Assalamualaikum, jumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Okey, untuk kali ini saya nak sambung lagi cerita pengalaman seram saya selama ini. Okey, kebanyakan kejadian berlaku pada tahun 1990-an pada saya awal remaja. Untuk video kali ini, saya ingin share cerita rakyat, cerita lama yang pernah diceritakan kepada saya oleh seorang pakcik. Saya namakan dia Pakcik Din, bukan nama sebenar. Okey, ia mengesahkan bagaimana orang Bunian ini wujud dan pengalaman saya diganggu oleh orang Bunian. Bagaimana ceritanya? Okey, jom. Hari ini saya ingin kongsikan pengalaman yang diceritakan oleh Pakcik Din. Okey, Pakcik Din ni dia suka bercerita dan dia suka kanak-kanak. Dan saya suka dengar cerita Pakcik Din lah masa saya kecil-kecil dulu. Okey, antara cerita Pakcik Din yang saya masih kekal ingat ialah berkaitan dengan bagaimana wujudnya orang Bunian. Okey, orang Bunian tu diceritakan oleh Pak Din. Dia pun dapat cerita daripada orang-orang lama. So dia share lah dengan kami masa tu kami budak-budak. Memang saya sukalah dengar cerita Pak Din ni. Okey, menurut cerita orang lama, ia terjadi di sebuah kampung. Di kampung tersebut terdapat satu orang imam. Imam ini seorang yang sangat kaya dan sangat dihormati oleh orang kampung. Beliau juga seorang yang sangat pemurah. Okey, setiap hari Jumaat, imam ini akan sembelihkan seekor kambing untuk disedekahkan kepada orang-orang kampung. Tetapi pada satu hari, imam terpaksa keluar daerah dan tugasan tersebut diserahkan kepada anak-anaknya. Anak-anak imam ini tidak amanah dan telah menyeleweng. Anak-anak imam telah membunuh seekor babi dan disedekahkan daging babi tersebut kepada orang-orang kampung. Tidak lama daripada kejadian tersebut, rahsia itu terbongkar dan ini menyebabkan imam sangat-sangat marah. Menyumpah anak-anaknya menjadi orang Bunian. Begitulah cerita asal usulnya orang Bunian menurut cerita orang-orang lama. Pernah dengar tak cerita tersebut? Setakat ini pun saya tidak pernah dengar orang lain bercerita versi inilah. Ini yang satu-satunya saya dengar dan ia masih kekal. Apa pendapat anda? Menarik? Okey, kita pergi ke bahagian kedua yang ada kaitannya dengan cerita ini. Jom. Cerita ini ada kaitan dengan cerita kedua tadi. Ada pertalian dengan cerita Pakcik A. Sebab kisah Pakcik A juga berada dalam cerita kedua ini. Okey, Pakcik A ni tinggal di sebuah kampung, sama kampung dengan saya yang agak hujung kampung jugalah. Di situ beliau tinggal bersama dengan anak-anaknya lah, dan anak-anaknya rumah berdekatan. Biasalah orang kampung kan, satu lot tu ada 3-4 rumah anak beranak. Tak jauh daripada rumah Pakcik Din anaknya ini terdapat satu kebun yang semak samun yang tak terjaga lah. Kebun ni, dan kebun ni selalu kadang-kadang setiap malam ataupun awal pagi akan dengar bunyi perempuan menangis, mendayu-dayu, kadang suara baby menangis dan macam-macam. Itu memang biasa dengar dululah masa tahun 90-an. So benda tu biasa. Bukan saja Pakcik Din keluarganya saja dengar, tapi ada juga jiran-jiran juga yang dengar. Benda tu biasa. Memang menakutkan lah. Kalau saya pun takut. Masa kanak-kanak saya takut masuk ke kebun tu. Saya pernah masuk kebun tu, tetapi waktu siang lah. Kalau daripada petang saya tak berani. Kisah ini bermula apabila menantu Pak Din mendapat anak sulung. Okey, nampak anak sulung. So menantu Pak Din ni duduk di belakang rumah Pak Din lah, bersebelahan rumah dia. So biasanya daripada kampung datang ke rumah anak lelaki dia lah untuk menjaga isteri, menjaga anak dia lah, isteri kepada anak sulung dia. Besan Pak Din ni adalah seorang balu yang kematian suami. Sepanjang besan Pak Din menjaga anak perempuannya di rumah anak lelaki Pak Din, besannya selalu diganggu oleh orang Bunian. Besannya selalu bermimpi-mimpi ada seorang Bunian yang mengajaknya kahwin. Tetapi sudah pasti besan Pak Din ni menolak. Takut. Setiap kali malam dia akan bermimpi benda yang sama dan kadang-kadang selalu beralih tempat tidur. Dia tidur dalam bilik, tersedar dah dekat dapur. Dia tidur dalam bilik, esoknya kadang tersedar ada ruang tamu. Ini menyebabkan besannya berasa takut untuk tinggal di rumah tersebut lah sepanjang menjaga anaknya yang sedang berpantang. Semasa Pak Din menceritakan hal tersebut bersama keluarga saya, masa tu saya di sebelah Pak Din lah. Saya kata kat Pak Din, tak mungkin orang Bunian kot Pak Din, sebabnya
Dalam Islam kan kita cuma boleh percaya 3 je, benda gaib, malaikat, jin dan syaitan. Saya rasa itu mesti jin tu. Takkan ada orang bunian kan zaman sekarang ni. Sebab kita pun kena percaya dengan kewujudan jin kan. Mana ada orang bunian. Tiba-tiba ayat tu terpacul dekat mulut saya. Macam Pak Din pun macam terus tergamam, dia tak cakap apa. Dan saya pun, alamak, kenapa kau cakap macam tu kan. Tak pernah selalu saya suka dengar cerita Pak Din, tapi pada hari tu saya boleh terluah kata, karut lah benda macam tu kan. Okey, akibat dia cerita ni. Itulah cerita seterusnya. Apa dia? Cerita ni berlaku selepas saya ambil STPM pada tahun 1991. Selepas STPM, saya terus daftarkan diri saya ambil kursus bahasa Inggeris dan juga komputer di Bandar Kelang. Untuk ke Bandar Kelang, anda jarak dalam 35 hingga 40 km. Dan kita naik bas lama, naik bas lama yang tingkap boleh buka tu, kita tekan loceng. Tu bas lama yang lama dulu tu. Okey, tahun 90-an. Dulu bas zaman tu tak ada aircon. Bas tidak masuk ke kawasan kampung. Tak masuk kawasan kampung. So, saya perlu daripada rumah saya perlu pergi ke Pekan menaiki motosikal. Daripada Pekan tu saya tinggalkan motosikal saya dan saya perlu ambil bas dari Pekan untuk ke Bandar Kelang, dan akan mengambil masa dalam 1 jam 15 minit sebab dia berhenti-henti, banyak perhentian. So kelas saya ada 2, kelas bahasa Inggeris tengah hari dan kelas komputer pada sebelah petang, dan kelas komputer ni akan habis dalam pukul 5.30 petang. Bas dari kampung saya dan juga ke Bandar Kelang akan setiap 1 jam sekali. Apabila saya habis kelas komputer, saya perlu ambil bas jam 6 petang. Apabila bas tu sampai ke Pekan, dia akan sampai dalam pukul 7 suku atau 7.20 malam. Maknanya keadaan sudah gelap, dah hampir maghrib. Apabila saya sampai di Pekan, saya perlu ambil motor saya dan saya perlu balik rumah dengan jarak kira-kira 2 km. Saya terpaksa melalui jalan dalam sebab masa tu saya tak ada lesen dan saya pun tak ada helmet. So masa tu kira cowboy je lah, brutal je lah. Masa saya balik sebut, keadaan cuaca pun mendung dan sudah gelap lah, masa tu sudah gelap. Pergi dan balik saya akan melalui jalan shortcut. Okey, saya dah biasa sebab itu memang laluan utama saya lah. So, tak ada yang pelik sangat pun. Cuma jalan tu, sepanjang jalan kiri kanan adalah betah dan jalan tu adalah jalan tar yang cantik. Memang boleh dilalui oleh 2 kereta tapi dengan perlahan sebab jalan tak berapa besar. Anggaran jarak dalam 500 meter. Saya akan melalui situlah pergi dan balik. Apabila saya sampai kat situ, anggaran dalam pukul 7.30 malam. Dah gelap dan dah betul-betul masuk maghrib. Okey, saya lalu saja jalan tu, tiba-tiba saya terdengar siulan yang kuat di telinga saya. Seram. Okey, siulan kuat telinga saya sepanjang laluan tersebut sehingga hampir tiba ke rumah saya. Dahlah jalan sunyi, maghrib tak ada orang keluar, cuaca mendung, menakutkan. Suara siulan itu mengikuti saya sepanjang jalan, bunyi kuat di telinga saya. Saya dah menggigil, saya tak tahu nak cakap apa, saya tak tahu nak cakap apa, maksudnya dah menggigil gila-gila lah. Bermacam ayat Quran yang saya baca, Al-Fatihah lah, Kulhu lah, segala macam semua keluar. Saya tak ingat lah masa tu, dah menyeramkan. Sebab benda makin kuat. Padahal tak siapa pun kat belakang saya. Dan saya siap toleh ke belakang, ke tepi semua, memang tak ada orang. Dan bila hampir sampai ke rumah saya, barulah bunyi siulan yang kuat tu hilang. Dan apa saya sampai rumah, saya terus lari masuk rumah, saya tutup pintu kuat. Saya menjerit dari rumah dan mak saya pun terkejut. Kenapa? Ada orang ikut tadi, tapi tak nampak, hantu kot saya kan. Malam tu saya terfikir, apa bendanya? Takkan hantu syaitan ikut saya? Sebab benda tu terlalu terang dan jelas sepanjang perjalanan saya, lebih kurang anggaran 500 meter. Siapa yang tak takut jarak yang panjang tu ada orang yang bersiul-siul kuat di telinga kita kan. So tiba-tiba saya terfikir, ini mungkin gurauan atau saja mengacau saya sebab saya bercakap besar dengan Pak Cik Din sebelum tu, sehari sebelum tu. So saya kata, ini mungkin salah saya ni. Itu mungkin jin ataupun yang dikategori sebagai orang bunuh tu saja menyakap saya untuk menakut-nakutkan saya. Pengajaran di sini ialah
jangan kita bercakap besar, sebab cakap besar ini boleh memakan diri. Jaga mulut. Okey, sebenarnya saya sudah lama nak share cerita ni, tetapi disebab tertangguh, akhirnya saya cerita pada hari ini. Sebab apa? Sebab malam tadi saya bermimpi saya melalui jalan yang sama dengan pokok getah yang berimbun seperti tahun 90-an dulu. Dan saya bermimpi ada seorang perempuan tua datang untuk mencapai tangan saya. Dan saya telah menjerit sekuat-kuatnya sehingga saya sedar. Gambaran mimpi itu sama keadaan seperti tahun 90-an tersebut. Sama. Hari ini saya mesti sampaikan cerita ini juga. Baiklah, sampai di sini sahaja pengalaman seram saya berkaitan dengan alam bunian. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe seperti biasa. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.